Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nazir, Tuan Imam, ahli jadual puasa dan sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Hari ini, malam ini kita jumpa lagi. Dan kita terasa bahawa masa itu akan berjalan fantastik. Esok Khamis, lusa Jumaat. Dan Imam Ghazali kata yang paling jauh ialah yang kita tinggal kata, iaitu hari lahir. Kita tinggal jauh sana. Jauh sana. Tentulah yang paling dekat tempat kita nak kita tuju, mati. Jadi yang nak kita tinggalkan hari lahir kita tu jauh sangat. Ada 71, ada 70, ada 69. Kalaupun dia 40, maka dah jauh, dah 40 tahun. Tak tahu berapa tahun lagi kita akan sampai time kita, queue kita tu belum kita tahu sampai. Dan kadang-kadang kita terasa orang tua meninggal dulu, tapi sebenarnya Allah tidak begitu. Jadi oleh kerana itu masa ini mesti kita munafaatkanlah sebaik-baiknya. Wal asr, demi masa. Allah itu pencipta masa, tapi dia bersumpah dengan masa. Wal asr. Kan kita kalau bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, itu sumpah. Tapi Allah yang mencipta masa, dia bersumpah dengan masa. Rugi semua manusia ni, kecuali orang yang beriman, ya, beramal soleh. Beriman itu tak cukup. Pokoknya beriman, beramal soleh. Lepas beramal soleh, sabarnya cukup kuat. Watawasau bil haqq, membawa perkara benar tu pun rupanya kena sabar. Haqq, perkara benar tu pun kena dibawa dengan sabar. Tak boleh mentang-mentang kita bawa perkara benar, kita pun tak sabar. Tak sabar. Jadi sabar itu apa? Sabar itu Allah dah ajar sunnahnya. Pisang tu kalau belum masak, kita tunggulah 3-4 hari baru dimasak. Sabarlah tunggu 3-4 hari tu. Kalau tak sabar, boleh je lah. Boleh juga makan, gitu lah. Jadi maksudnya sabar itu bukannya istilah yang kita faham sekarang ni. Sabar itu juga nanti kita akan cuba jelaskan apa itu sabar. Baik. Orang yang watawasau bil haqq, haqq itu benar, kebenaran. Watawasau bil haqq, dia bersabar dengan perkara benar, membawa hal-hal benar. Watawasau bis sabr, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Dan orang yang menyampaikan sesuatu nasihat, pandangan dan sebagainya juga dengan kesabaran. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan masa. Saya rasa amat teruja lah, sebab kali ini dah kali ke-6 rasanya saya masuk, dan saya lihat yang hadir itu nampaknya kekal ramai. Kita takut juga pertama ramai kan, kedua kurang, ketiga makin kurang.
macam pokok apa panggil, pokok ru, makin tajam ke ujungnya sudah takut juga kita. Jadi nampaknya alhamdulillah dari segi taufik hidayah ada lah, taufik hidayah ada lah. Dan jangan marah kalau saya berulang-ulang banyak kali menceritakan sesuatu, kerana seorang ulama menyebutkan kepada kita, katanya apabila saya mendengar penceramah tu berceramah mengenai sesuatu perkara, saya rasa lepas ni kan saya nak mula dah. Tapi katanya lepas aja penceramah tu berhenti, hilang dia semua. Rasa tadi dah hilang dah. Rasa tu hilang. Jadi saya pergi ulang lagi, baru dia menjadi. Itu kata para ulama cerita macam itu. Rupanya ulang-ulang. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala mensunnahkan hidup ini memang ulang-ulang. Rabu semalam saya ceramah sini, lepas itu dia berulang balik Rabu 7 hari. Lepas itu 7 hari esok Rabu lagi, 7 hari Rabu lagi, ulang-ulang. Solat kita ulang-ulang. Lepas subuh bangun tidur kita pergi zuhur, lepas zuhur kita pergi asar, kita pergi maghrib kita pergi isya. Itulah giliran tu begitu. Siang, malam, siang, malam, siang, malam. Apa faedahnya diazankan tiap waktu masuk azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa halnya? Padahal kita rasa tak payah lagi dah. Yang kita dah ada ini, semua ada. Tapi nak azan juga. Dan azan itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan dia dibuat-buat begitu saja. Jadi apabila ianya berulang-ulang, kita tahulah bahawa hidup ni, kalau kita kata aku dah cakap 3 kali lah, aku dah cakap 4 kali, belum cukup rupanya. Aku dah cakap 10 kali dekat kau, kata anak kita. Nasihat. Rupanya tak cukup, sebab dia mesti berulang-ulang. Kalau sembahyang itu 5 kali sehari, ambil wuduk pun 5 kali sehari, berkumur-kumur pun begitu juga. Tiap sekali itu 3 kali, tiap kali kumur-kumur 3 kali, masuk air ke hidung 3 kali, basuh tangan 3 kali. Kenapa berulang-ulang? Kenapa tak sekali aja? Kerana sekali itu mungkin ada di mana-mana tak kena air tu. Maka yang kedua tu, kalau yang pertama nanti dah pelengkap, dah penuh semua, yang kedua tu jadi sunat, yang ketiga tu jadi menambah lagi sunat. Tapi kalau yang pertama tadi ada tang hujung jari itu tak kena air lagi, maka yang pertama tu belum lepas, yang kedua tu nolong supaya dia elok. Itu maksud berulang-ulang. Jadi kalau nanti kalau saya ulang-ulang, jangan pula terasa bahawa lah dia ingat kita ni yang tak cepodi ke, kata dia kan. Tak boleh macam itu. Jiwa kita besar. Kerana apa? Allah dan Nabi Muhammad SAW menciptakan 7 petala bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi ni. Allah menciptakan ibadah-ibadah. Allah menciptakan hari. Allah ciptakan segala berulang-ulang. Ada yang ulangnya cepat, ada yang ulangnya lambat, ada yang ulangnya setahun sekali, seperti puasa wajib. Itu setahun sekali. Tapi jangan lupa ada pula puasa-puasa sunat. Isnin Khamis, esok Khamis lah. Lepas itu Isnin. Ada lagi puasa hari putih. Puasa hari putih ialah 13, 14, 15 bulan Islam, jangan bulan Masihi. Tapi kalau kita buat bulan Masihi, kita niat puasa sunat saja, puasa saja sunat boleh. Tapi yang kalau hari putih 13, 14, 15, tiap bulan 12 kali. 12 bulan tu tiap 13, 14, 15 kita puasa. 16 raya. Dan kalau di Mekah, kalau kita pada hari Khamis, memang ada tempat orang buka. Isnin memang ada orang buka. Hari-hari 13, 14, 15 pun memang ada tempat orang buka. Sebab itu ibadah di sana seronok. Jadi berbalik kita semula kepada apa yang saya sebutkan tadi,
Jadi yang saya sebut minggu sudah, macam mana gayanya kita hendak supaya kita ni seolah-olah beribadah sepanjang masa. Rupanya tak perlu beribadah sepanjang masa, dengan melakukan sesuatu yang Allah dan Nabi Muhammad SAW dah ajarkan. Dia dah jadi 18 jam, kita kata, ibadah. Jadi macam mana gayanya supaya kita dapat waktu mendengkur, kita kata mendengkur itu, tetapi sebenarnya kita sedang beribadah. Tidur itu, mendengkur itu pun dah jadi ibadah kalau betul gaya masuk mula nak tidur tadi, dengan niat nak tidur, nak apa nama dan sebagainya. Kita dah mengampunkan segala dosa-dosa orang dan sebagainya. Kita dah bukan main baik nak tidur tu. Itu juga ibadah. Dengan membaca apa-apa yang patut dibaca waktu itu dah ibadah. Tapi penuh dengan pahala sebenarnya kehidupan kita ini, kalau betul dia punya apa nama niat awal dia penuh dengan pahala, semuanya berpahala. Jadi kita kembali kepada menjaga masa. Masa itu makin suntuk. Bila makin suntuk, apa-apa yang saya cakapkan minggu sudah tu, yang eloknya jangan tinggal. Kerana makin suntuk, kita nak kumpul berapa banyak yang patut boleh masuk dalam bukit. Kalau ibarat bukit, berapa patut dia masuk ke bukit? Sebab kita masih suntuk. Sebab kita sedarnya benda ni tadi berger lambat. Masa umur 20 tak ada tahu ini berger, 30 tak peduli hal ni, 40 macam itu. Dah 71 baru sedar. Bermakna Nabi 63 ni bonus ni. Maka macam mana gaya kita nak memanfaatkan masa yang sedikit itu supaya kita dapat cover balik, orang putih kata cover balik. Kita cover balik. Kalau kita kata nak mengcover semayang, kita tak semayang start daripada kita balik, kita kata rumah kita balik tu 15. Oh itu kira 15 tu kira 15 mudah-mudahan nak kahwin lah. Kalau orang dulu dah kahwin pun 15, tapi dia baru balik, kata dia tak apalah kita kira dia 15. Umur dia 25, 35, 45, 55, 65, 50 tahun dah. Semayang dia kadang semayang, kadang tidak, kadang semayang, kadang tidak, kan? Berapa kadar tu? Hari-hari buat semayang dua, lepas zuhur balik zuhur satu, lepas zuhur balik zuhur lagi. Rasa saya mau dia tak mau langsung dia semayang, payah. Tetapi Nabi Muhammad SAW bagi keluasan. Barang siapa sembahyang seorang diri, pahalanya satu sembahyang, satu pahala. Tetapi kalau kamu sembahyang berjamaah 2 dan ke atas, maka pahala sembahyang kamu seolah-olah kamu sembahyang 27 kali juz maghrib tu. Maghrib kita tadi Allah kurniakan pahala macam 27 kali, 27 hari. 27 hari itu sebulan Islam. Bulan Islam bukan besar, 8, 9, 30. Sebulan. Maka dengan mengambil apa yang Nabi Muhammad SAW ni, Nabi, dia tahu kelemahan hamba-Nya. Nak cover macam mana, nak buat macam mana. Itu yang masa saya kecil-kecil dulu, ada orang bila kita sembahyang tarawih kan, kita Allah Akbar, dia tunggang kaki seorang-seorang, tunggang kaki seorang-seorang. Dia kata dia belajar selagi belum dikata sembahyang yang sunat belum boleh buat. Sakitnya orang ni. Siapa guru mengajar macam itu? Bahkan siapa katanya ada kata-kata sembahyang dia yang sunat kita boleh buat, kena selesaikan yang kata tu. Kerahnya pengajaran itu sampai tak ada langsung toleransinya. Kenapa Nabi kata barang siapa sembahyang
dia dapat 27 kali ganda. 10 hari sembahyang maghrib, 270 kali sembahyang. 100 hari, 2,700 kali sembahyang. Jadi bermakna kita setiap kali kita sembahyang tu seolah-olah kita sudah menyelesaikan 26 sembahyang yang kita belum buat. Ya ke tidak? Ini Nabi cakap, mana boleh tak ada, mana ni? Siapa berani menafikan kata Nabi? Pahalanya digandakan 27, kata Nabi. Itulah kata Nabi. Bukan Nabi kata sekira-kira. Tak ada macam itu. Nabi kata diberi pahala 25 ke 27 kali ganda. Itu Nabi kata. Siapa berani kata Nabi ni ya dia cakap ni? Sedang dalam Quran kata apabila Nabi itu cakap, itu ialah Allah punya wahyu kepada dia. Dia takkan bercakap perkara yang bukan diwahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut hadis-hadis itu. Ini boleh kita bincangkan sama-sama. Jadi macam saya menengok tu, apa hal ni kita sembahyang belah sini, dia belah ujung sana sembahyang. Sedangkan tarawih itu hanya datang setahun sekali tu. Dia tegak dekat situ, dia buat sembahyang sunat dia, sembahyang ganti dia. Alangkah ruginya kerana yang ini. Pasal dia ambil masa orang dah ramai aku buat juga dari sana. Jadi kalau orang semua tak ada, tak seronok, malas. Jadi buat dari situ. Baiklah dia tu. Tapi siapa yang ngajarnya tu, orang ngajar tu teruk betul. Teruk betul yang ngajar. Keras benar. Sampai tak ada yang langsung. Jadi kita berharap sangat supaya, ini yang saya kata tadi, kadang-kadang kita dah umur berapa baru, jadi tinggal berapa tahun. Kalau saya 71 ni, siapa berani cakap saya ni berapa umur saya pergi? Berapa agaknya saya terlentang di sini besok akan tuan-tuan solatkan? Dan siapa tuan-tuan yang akan solatkan saya? Dan siapa tuan-tuan pula yang saya solatkan dia? Tak tahu kita. Kadang-kadang tiba-tiba masa kita terlentang jenazah di situ, yang sembahyangkan kita pun tak kenal. Tanpa kita tahu ada wali dalam tu. Tapi kalau nak dapat macam satu wali, hendaklah ada 40 orang solatkan kita. Itu dah macam taraf satu wali dah. 40. Ada orang kata 44. Tak kira lah. Jadi kalau ada di sini kerja sama kita, call kawan-kawan tu, biar dia lebih daripada 40. Jangan kurang. Jangan 3 orang aja. Jangan 4 orang aja. Selesai masalah. Tapi ada ulama kata dia satu wali 40 orang. Kalau 80, 2 wali. Tapi kalau dalam tu ada wali, kita ni mana kita tahu siapa wali ni? Wali anak dah tentulah semuanya. Yang ada anak perempuan, wali anak masa nikah kan. Jadi siapa tahu? Sebab itulah kita merasa bahawa apabila kita sudah pun terperangkap, tapi Allah masih bagi kita masa. Itu yang penting. Allah bagi kita masa. Allah bagi kita masa, ya. Tetapi kita cuba mengambil seberapa banyak yang boleh nak kita masukkan dalam akaun kita, dalam saku kita sebelum jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang, ini dia kadang-kadang. Kita ni kalau ikut-ikut tak masuk dalam syurga ni, tak masuk syurga. Tapi Allah kata belah ujungnya tu aku tengok dia, la ilaha illallah. Ada aja di masjid. Di mana ada orang ibadah, ada di situ. Ada orang mengajar, ada dia duduk situ. Akhirnya aku masuk ke dia syurga kerana dia sangat berharap kepada kasih sayang dan maghfirah. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i, seolah-olah dipegang tangannya itu oleh Allah. Allah pegang tangan, dipimpin tangannya. Sila masuk ke syurgaku, sila masuk ke syurga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
dalam keadaan kau redha ke aku redha ke engkau. Redha tu artinya memang kau patut masuk neraka, tapi aku redha untuk masuk syurga. Pasal apa? Aku tengok berikhtiar benar belah hujung hidup. Dulu tak tahu apa saja. Saya ada kawan 5-6 orang kan kawan saya. Nak cari dia, isteri dia nak cari dia di kedai Majung tu. Lepas pencin, dia nazir masjid. Aktif bukan main. Ceramah berterusan apa semua di masjid tu dia. La ilaha illallah, mati itulah rupanya. Kalau Allah nak mengubah orang, spontan je. Mata kita jadi saksi. Kita ni belum tahu, mengaji belum tahu. Belah hujung besar wallahu a'lam. Tetapi yang tak tentu hala kita tengok tu belum tahu pula. Kadang-kadang orang tu malam-malam bercakap dengan Allah dia kan. Menangis-nangis dia tengah-tengah malam. Ya Allah, aku ni kalau kira apa yang aku buat ni ya Allah, memang tak ada harapan. Jadi aku minta ya Allah, ampun aku, terima taubat aku. Aku dah tak ada upaya lagi. Dulu aku boleh berlari ni. Sekarang aku nak jalan belah-belahan ya Allah, terima taubat aku. Mana kita tahu orang tu bercakap seorang-seorang dengan Allah. Jangan kita cuba menghukum-hukum orang. Jangan sekali-kali cuba memberi hukum-hukum. Jadi berbalik kepada wal asri dia. Allah bersumpah dengan masa. Apa masa dia bersumpah dengan masa? Dia nak bagi tahu bahawa masa itu sangat penting. Sangat penting. Yang sudah-sudah kita lupa. Kita minta ampun, kita bertaubat. Tapi yang akan datang aja kita tengok. Jangan lagi pandang-pandang ke belakang. Semayang sunat taubat, gitu ya. Semayang sunat taubat. Bila kita bangun malam, kita ambil wudu dan sebagainya. Lepas itu kita semayang sunat taubat. Lepas itu tahajud. Lepas itu hajat. Lepas itu witir. Lepas itu subuh. Jadi agak-agak ada berapa lama antara kita nak sembahyang tadi? 2 rakaat taubat, ya, 4 rakaat tahajud, dan 2 rakaat apa kita tadi? Hajat, ya. 3 rakaat witir atau 1 rakaat witir. Berapa minit nak sampai itu? 20 minit, maka kita start 20 minit. Itu kalau kita solat saja. Tak ada lah lepas itu kita pula salawat lah, kita Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ulang sampai nangis. Tak berapa kali pun. Kalau itu nak baca panjang pada sikit masa tu. Mungkin agaknya pukul 6 sembahyang sekarang, lebih kurang. Pukul 5 kena ready lah, buatlah. Tapi ya, tak macam mana bila umur kita ada sampai satu tahap tu, dia macam Allah nak nolong kita, bangkit kita. Mula buat 2, esok-esok rasa banyak sikit. Dan entah macam mana kita rasa bila kita berdiri rasa lebih tegak dari masa muda kita dulu. Rukuk kita, sujud kita, ya Allah nak menolong. Allah nak menolong, itulah rukun masa. Jadi apa alamnya? Alamnya apa? Nyuruh bangkit tu macam mana? Alamnya apa? Alamnya nak tidur, bagi tahu semua buat syarat tu. Pukul 5 kan kita bangkit, ya. Bagi tahu kita pukul 5 kan kita bangkit. Memang pukul 5 dia bangkit. Tapi
ada satu benda yang mengacau kita tu, namanya Iblis. Sekejap lagi 5 minit masih dia jadi bukan 5 minit, dia jadi sejam. Gampang kadang dah terang kat luar. Ini ialah kita bercakap mengenai masa dari sudut pandangan ataupun sudut yang kita rasa kita nak ambil. Yang lain-lain itu kita dah sebutlah masa mesti tepat. Itu kita dah belajar lah. Apa nama, dalam pengurusan pun kita belajar kan. Dan kita memang tahulah yang itu memang penting sangatlah. Tapi ini maksudnya dari sudut kita ni, kesedaran kita, motivasikan diri kita bahawa tak ada lagi orang yang seumur dengan kita, atas daripada kita, yang tinggal-tinggal tu pun kira rezeki je lah. Rezeki je umur tu. Rezeki. Ini kira rezeki je. Jadi oleh kerana itu, manfaatkanlah masa sebagai hamba Allah. Jadi bila kita dah umur 60 ke atas, mari kita jadi hamba Allah. Kita jadi hamba Allah. Hamba Allah ini maksudnya pertama ibadah-ibadah kita buat kerana dengar apa kata Tuan Guru mengenai ibadah-ibadah yang banyak dia punya pahala, yang banyak dia pahala. Jangan tersilap sampai selagi awak belum qada yang awak buat tu, maka awak tak boleh buat sunat-sunat. Jangan sebab macam itu. Puasa je pun, masa saya muda-muda dulu, waktu nak mengacau dodol tu 2-3 nak puasa, nak raya, masa itu dah mengacau dodol 8 jam mengacau dodol. Mana ketahan? Kata tak? Memang kita cari penyakit. Cari penyakit. Bergotong royong kita buat penyakit supaya kita letih. Masak dodol kan? Rupanya dodol dia boleh dimasak 6 bulan tahan. Baiklah kita buat waktu ini, menyambut hari raya besok kita buat sekarang. Bungkus elok-elok. Mak ayah kata dulu bungkus dengan upih ya. Ada juga yang rajin sikit dengan mengkuang tu, beranyam. Cantik betul. Rupanya dodol ni makin lama makin sedap. Tapi ada juga orang tak yang suka yang melekit tu. Itu sedap tu kata dia. Bila orang menjaga sekarang, berbulan-bulan tahannya. Tapi kita mengambil supaya kita masak lagi 2 hari, kita masak dulu. Dan macam mana gaya macam tu? Akhirnya dodol nak ngacau dodol jadi wajib, puasa wajib lagi jadi apa? Jadi apa tu? Bukan sunat. Dan suntingkan tak berbuat. Katanya cadang nak dikado kalau katanya kau dengar. Berkado ke tidak, Allah malam. Rasanya orang Perak kata pukul kalau bani tak ada berkado, tak ada berkado-kado. Jadi macam mana kita nak mengkado? Buat puasa sunat. Bila masa buat puasa sunat tu niat, jika ada qada puasa ku ya Allah, ini qada puasa, aku sertakan niatku dengan sunat Isnin. Buat je. Cover. Kata ulama, kata setengah ulama, maksud saya begini, apabila ada ulama mengatakan boleh, tak payahlah petikai. Ulama ni kata tak boleh langsung. Ulama kita ini boleh. Ulama ini kata tak pasti. Bermakna ada satu kumpulan ulama kata boleh. Pakailah yang boleh tu. Tak payahlah kita pula. Sebab kita ni tak payah bincang hal-hal ilmu tinggi-tinggi tu. Ilmu tinggi-tinggi itu biar para ulama bincang. Kita ni ialah makmum, ikut. Asal ada aja ulama yang cakap macam tu, bila kita ikut, maka kita ada panduan kita. Ulama ini yang kata. Dan ulama tu bukan seorang. Ulama tu ulama muktabar, bukan ulama main-main. Semata-mata dia mentafsirkan hadis, mentafsirkan ayat Quran
dia mengambil angle dia mengambil dari sisi dia mengambil daripada part dia, tetapi dia akan betul berinya hukum. Itu yang dikata. Jadi bila habisnya puasa kita akan balik sebelum bincang. Janganlah niat pula qada dengan sunat. Tak boleh lah macam itu. Langsung dia tak puasa 6. Kita pula kata niatlah qada dengan puasa 6 tu serta. Sebab bila kita cakap tu, kita ada panduan. Bukan kita cakap saja, ada panduan kita. Ada ulama yang menyebutkan bahawa boleh. Hasil katanya. Sebab niat kita nak buat qada, niat kita nak buat sunat itu amat disesuai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita hamba. Kalau ikut ada yang kata tak boleh qada, lepas tu kan baru buat 6. Tak boleh macam itu. Puasa 6 itu ialah puasa memang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan panduan itu. Biasanya khid orang perempuan 6 hari lah. 6 hari lah khid. Maka orang perempuan tu bila dia khid, dia tu tak boleh dihukum tak puasa tu kerana dia suka-suka. Tetapi dia tak puasa kerana apa? Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia qada, disebut qada dengan sunat. Maka 6 hari itu betul-betul menamatkan dia punya, supaya dia tak payah tunggu dia punya qada tu sampai dia akan datang. Sebab itu dikuatkan pada bulan Syawal itu, barang siapa puasa bulan Syawal 6 hari, seolah-olah dia puasa tahun itu setahun. Sebab satu hari 10, 30 hari kali 10 300. Yang ini 6 kali 10 60, 360, seolah-olah puasa setahun. Jadi macam mana? Jadi artinya orang lelaki hendaklah menemankan isterinya puasa sunat. Puasa tadi qada dia menemankan pula. Kan? Jadi oleh kerana itu jangan kita berbalah-balah hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam ni, kerana kita boleh tengok kitab. Bila kitab tu dibaca, mengikut kata ulama ini bini, mengikut kata ulama ini bini. Kemudian ada pula kata mengikut kata qil tu dalam banyak-banyak ulama tu ada seorang aja ulama kata qil, berkata seorang ulama ada dia menghukum lain pula. Jadi yang kita ikut ni lah ulama yang ada jemaah dia. Tapi yang eloknya jamhur ulama lah, keseluruhan ulama dah buat keputusan. Itu biasanya hukum-hukum besar. Tapi hukum-hukum sunat ni biasanya ulama bersalah-salahan. Yang eloknya kita ikut aja mana yang kita nak, supaya kita tidak bercakaran kerana hukum sampai langsung tak buat. Itu yang masalah kita, langsung kita tak buat. Jadi kita kembali semula. Masa kita simpulkan, masa ada sikit lagi. Kita semayang pukul 10 minit lagi, 8-10 minit kita simpul. Kita cakap tadi Allah itu mencipta masa, tapi dia bersumpah dengan masa. Maka dia nak mengingatkan kita, masa itu adalah orang-orang pandai-pandai emas. Masa itu emas. Kenapa kita kata emas? Kerana yang sangat berharga emas lah. Tapi bagi orang yang tak ada apa-apa, kita cakap emas, kita cakap intan, peduli apa dia. Kan? Peduli apa dia. Mesyuarat pukul 8, dia sampai pukul 9 juga. Saya, masa saya wakil rakyat dulu, kita mesyuarat pukul 8. Pukul 8 dia kita start mesyuarat. Tapi katanya ada lagi tak datang ni, tak apalah, nanti masa dia datang dia join lah. Sebab saya kata yang datang awal ni orang baik. Orang baik yang datang ni. Tetapi kita kata kita tunggu yang tak baik, kita tunggu yang lambat. Jadi orang ni pula lah, nak balik malu bukan berusi, tunggu juga lah. Jadi orang baik ni jadi apa nama orang kata, jadi mangsa.
Ini masa ni, jangan macam itu. Jadi yang elok sekalinya kalau syarat ke-8 55 sampai dah siap semua lah. Kan? Sebab siapa yang menepati masa tu, dia termasuk dalam sumpah Allah tadi, wal asri, demi masa. Maka dia sebenarnya hamba Allah yang ikut perintah Allah. Tetapi orang yang datang pun satu hal juga, kadang-kadang datang awal, dia bukan mula awal. Kan? Jadi tak boleh salah semua. Dia pun kita tunggu je. Padahal dalam buat undang-undang tu kita kata quorum. Tahu quorum? Quorum tu apa? Jumlah bilangan cukup untuk mesyuarat. Maka mesyuarat itu valid. Valid itu maksudnya boleh dipakai dari segi undang-undang. Berapa misalnya? 1/3, 50% atau 2/3. Itu kita yang tentukan masa kita membuat persatuan tu. Itu yang dipanggil quorum. Jadi kalau dah cukup je quorum, semua ahli mesyuarat 20 orang. Quorum kata 50 orang, 50% dah cukup 10 orang. Ada 10 jalan. Nanti yang datang kemudian tu dengan hal anaknya sakit dan sebagainya, dia datang kemudian tak apa, dia join. Tak ada masalah apa-apa. Jadi inilah maksud saya tadi yang saya kata, mari kita ingatkan diri kita menjaga masa. Menjaga masa. Apa dia? Sebaik-baik amal ialah sembahyang awal waktu. Jadi apabila kita datang ke masjid ni, kita datang ke surau ni, artinya kita memang dapat orang yang Allah kata tadi. Sembahyang awal waktu. Kalau di rumah dah tentu, kalau makan dulu. Makan dululah. Ini makan dah teridam ni, marilah kita sembahyang dulu. Engkau tak tahu ke Nabi kata, kalau makan dah teridam, makruh sembahyang. Kau main mana jawapan itu Nabi saja. Kan? Padahal sebenarnya nak melambat ke sembahyang. Lambat sangat belum juga lagi. Ini dia yang masalah kita, kerana kita suka membuat kita menghela, akhirnya kita rugi. Jadi cuba bayang kita sembahyang jemaah, kita sembahyang awal waktu, kita sembahyang sunat-sunat lagi. Kita masuk syurga tu bukan kerana ibadah kita yang banyak, tetapi Allah menengok kita berjalan daripada rumah tu, kira tapak kaki tu, 1 ibadah, 2 ibadah, 3 ibadah, 4 ibadah. Kemudian setiap satu tu menghapuskan satu dosa pula. Dibagi ibadah menghapus dosa. Jadi yang salah kita buat tu terpadam, tambah, terpadam, tambah. Macam mana kita nak nerangkan dengan orang Islam ni supaya dia faham, supaya dia rasa okey sangat rasa. Macam mana kita nak buat itu? Inilah tugas kita. Apabila Nabi Muhammad SAW wafat, semua sekali sahabat-sahabatnya terhabur seluruh dunia membawa agama Islam, menyampaikan ini, tabligh namanya. Tabligh iaitu sifat Nabi, bersedih, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh menyampaikan. Semua pergi. 10% dia sahabat yang tinggal di Mekah daripada lain pun terhabur. Itu yang Islam ke China, Islam ke India, Islam ke Eropah. 2/3 dunia ni Islam. Ini ialah kerana mereka tahu masa itu sangat perlu. Dan apabila Allah dah panggil kita besok, itu masa dah tak ada dah. Apabila sampai masanya, maka tidak ada sesaat pun boleh menunggu malaikat maut. Tak menunggu, dia akan terus ambil. Jadi apabila masa ini ada, mari kita ambil, mari kita isi isi. Memang malas, memang tak seronok. Nazir pun ngaji malam-malam jadi siap makan. Kadang-kadang siapkan hadiah bakoi dan sebagainya. Ada biskut, coklat dan macam-macam dibuat. Apa tu? Nak mengajar orang. Rupanya selagi tak dibuka oleh Allah hati orang kita. Jadi mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibukakan hijab, dibukakan hati kita. Ya Fattah, nama Allah yang membuka ni
nama Allah yang namanya Al-Fattah. Al-Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ada ulama kata, lepas ada sembahyang sunat subuh 4 rakaat atau 2 rakaat, pegang kat sini, ya Fattah 70 kali sebelum sembahyang subuh yang sebenar. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, supaya dia terbukakannya hijab, terbukakannya langit, terbuka murah rezeki, terbuka semua kunci-kunci itu terbuka juga kalau jantung itu tersumbat. Ya Fattah ni 70 kali selepas sembahyang sunat. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fattah 70 kali. Dah habis ya Fattah, dah baca doa, barulah kita sembahyang fardu subuh. Itu kata ulama, bukan kata Nabi. Nak buat boleh, tak nak buat tak apa. Tapi tak ada apa-apa, boleh, tak ada apa-apa, tak ada masalah apa-apa. Ya Fattah itu ialah nama Asmaul Husna. Ya Fattah artinya pembuka. Fatihah kan, pembuka. Yang tertutup, pintu-pintu tertutup terbuka semua. Orang kalau nak jumpa manager, kadang nak pinjam duit kat bank, ya Fattah, dia ada kat bank tu. Urus bank pun risau ni mau apa hal kan. Itu macam-macam ikhtiar orang. Tapi kalau yang itu orang buat. Tapi kalau yang ini tadi malas orang buat. Ya. Jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk orang yang belajar untuk kita beramal. Wabillahi